Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Ardi bin Laidi. Pada hari ini saya akan mengupas perkembangan mengenai isu pembuangan bayi di Malaysia yang kian menjadi-jadi. Pembuangan dan pembunuhan bayi adalah merupakan salah satu jenayah yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Menurut Anita Abdul Rahim menyatakan bahawa sejak lebih 10 tahun lalu media mula memaparkan insiden pembuangan bayi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kes pembuangan bayi di Malaysia, terutamanya dalam kalangan remaja, masih berleluasa walaupun kita sudah memasuki tahun 2021. Namun, mentaliti dan akhlak remaja tidak seiring dengan perkembangan negara. Oleh itu, terdapat beberapa usaha yang harus dilakukan untuk menangani isu sosial ini harus dibentas dengan lebih segera. Tahun dijatuhi hukuman itu, sejurus membuat pengakuan bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama teman lakinya didapati menyembunyikan kelahiran seorang bayi berusia anggaran 7 bulan dengan membuang mayatnya ke dalam lubang kumbahan di belakang sebuah rumah di Batu 41/2 Kampung Kandang Melaka kira-kira jam 12.30 pagi 7 Jun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan fakta kes, tertuduh mengaku melahirkan seorang bayi lelaki selepas mengambil pil gugur kandungan sebelum menyerahkan kepada teman lakinya. Lelaki berkenaan yang telah didakwa di mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan. Kemudian dikatakan membuang mayat bayi malang itu ke dalam lubang kumbahan di belakang rumah sewa milik keluarganya di Kampung Kandang. Siasatan pihak polis dan pasukan forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka kemudian menemui 2 cebisan daging, dipercayai kaki bayi, 2 cebisan tangan bayi dan beberapa cebisan kulit bayi. Muhammad Nazrin pada penghakimannya kemudian memutuskan hukuman penjara 6 bulan bermula Khamis. Sebelum itu, saya terlebih dahulu akan menerangkan definisi pembuangan bayi. Menurut pandangan Anita Yahya, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan, iaitu 9 bulan untuk manusia. Hal ini akan mengakibatkan kemusnahan janin. Pandangan yang diberikan oleh saudari Anita Yahya ini membuktikan bahawa pembuangan bayi ini merupakan satu jenayah yang boleh dianggap sebagai jenayah berat dan teruk. Manakala mengikut Kamus Dewan edisi 4 halaman 208, perkataan buang bermaksud mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan. Perkataan bayi pula membawa maksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh si ibu. Makna pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke merata-rata tempat tanpa ada sifat berperi kemanusiaan. Definisi yang ditakrifkan dalam Kamus Dewan ini menjurus ke arah menerangkan makna pembuangan bayi yang lebih jelas. Maksudnya yang diberikan ini mampu untuk memberi lebih pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui lebih mendalam tentang masalah pembuangan bayi ini. Modernisasi merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamik. Modernisasi dapat ditakrifkan sebagai proses-proses perubahan sosial dan juga budaya. Selain itu, menurut Syed Hussein Al-Hattas, modernisasi juga merupakan proses pengaplikasian ilmu saintifik moden dalam kehidupan manusia yang bermula daripada tamadun barat dan seterusnya tamadun timur. Dalam kaedah yang tertentu dan matlamatnya adalah untuk mencapai kepuasan hidup yang diterima oleh masyarakat setempat. Justru, modernisasi bukan sahaja tertumpu kepada kuasa ekonomi sahaja, malahan ia melangkaui segenap penjuru aspek kehidupan manusia. Menurut Chan Cheong dan Annie Loy,
Peningkatan aktiviti hubungan seks sebelum berkahwin sering dikaitkan dengan proses modernisasi yang membawa kepada kekurangan pengawasan masyarakat dan penyebaran maklumat tentang seks yang tidak dikawal. Sungguh pun isu seksual dalam kalangan remaja terutama di Malaysia dianggap tabu dan tidak dibicarakan secara umum. Namun, senario ini masih berlaku. Selain itu, daripada penglibatan dalam hubungan seks luar nikah, remaja turut terlibat dengan isu pembuangan bayi yang sering diperkatakan dewasa ini. Secara keseluruhannya, modernisasi merupakan satu konsep yang cuba untuk menerangkan proses transformasi masyarakat dunia daripada tradisional kepada masyarakat moden yang dikenali sebagai modernity. Kewujudan modernity merupakan antara salah satu faktor yang digunakan dalam memperjelaskan kemunculan ilmu sosiologi. Di dalam menelusuri proses modernisasi ini, terdapat kesan-kesan yang dialami oleh masyarakat kini dan antaranya adalah penglibatan golongan remaja di dalam gejala sosial yang negatif seperti isu pembuangan bayi ini. Relativism merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Umumnya, doktrin relativism bertentangan dengan realism, objektivism, ponderinalism, rasionalism, absolutism dan univarianism. Menurut Gellner menjelaskan bahawa relativism merupakan anti terhadap pandangan kebenaran yang tinggi dan aliran ini menjadikan subjektivism sebagai satu alternatif untuk mengubah kesilapan-kesilapan dan kekaburan persoalan yang lahir dalam relativism. Teori relativism pasca moden dinilai tidak hanya di barat tetapi juga di negara-negara dunia ketiga seperti Brazil, Turki dan Meksiko. Gerakan seni bina pada pasca modernism merupakan pengaruh utama terhadap perubahan dunia intelektual dan dunia pada era ini. Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan pemikiran pasca moden. Yang pertama, penolakan sains dan objektivism dalam tamadun barat. Kedua, menekankan ketidakpastian fizik, matematik, kuantum. Ketiga, menekankan kesinambungan masa, tempat dalam sejarah manusia. Keempat, memajukan ekonomi pasaran dan menggalakkan kepenggunaan. Islam melarang membunuh anak-anak meskipun atas kesakitan ekonomi. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 31 hingga 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Akta yang terlibat kes pembuangan bayi ialah bab 3 kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Akta kanak-kanak nombor 1 kes pembuangan bayi disiasat mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 2001 yang boleh didenda maksimum sebanyak RM20,000 Malaysia atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya seperti kesalahan berkaitan penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau penderaan kanak-kanak atau kanun keseksaan. Sebagai kesimpulannya, kebelakangan ini banyak perkara di luar jangkaan terjadi dalam masyarakat dan kanak-kanak yang hanya suka untuk dirasionalkan. Salah satunya ialah isu pembuangan bayi di Malaysia. Hal ini disebabkan pengaruh barat telah menular dalam kalangan masyarakat dan umat Islam. Selain itu, dengan perkembangan pesat serta kemajuan teknologi, maklumat dan pengaruh barat atau lebih dikenali sebagai pasca modernisme, kini
disebarkan pada kadar yang pantas, berulang kali serta tanpa batasan. Citra pemikiran modernisme kini menular dalam kalangan kelompok Islam dan berkembang sebagai intelektual dan kebudayaan dengan kepercayaan bahwa masyarakat telah dibebaskan dari tradisi. Hal ini akan menyebabkan isu seperti pembuangan bayi semakin meningkat di Malaysia.